Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan belajar tentang topik kod arahan HTML. Dalam subtopik Melaka Papan Cerita. HTML. Apa itu HTML? HTML ini dia adalah singkatan kepada Hypertext Markup Language. Jadi kod arahan HTML terdiri daripada kod arahan pendek. Beberapa kod arahan pendek yang digunakan untuk membina laman sesawang. Jadi, kod arahan HTML ini membantu pengguna internet berkomunikasi dengan pengguna internet lain di World Wide Web, iaitu di www. Jadi, tiada perisian aplikasi yang khusus untuk kita kodkan HTML ini. Kita gunakan Notepad sahaja pun sudah memadai untuk membina laman sesawang. Jadi, apabila kita telah mewujudkan fail HTML, perlulah disimpan dengan sambungan .html atau .htm. Kita masuk tentang papan cerita. Jadi, apa itu papan cerita? Papan cerita ialah satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin sesuatu laman sesawang. Bila kita sebut tentang siri, bermaksud lakaran ini mengandungi lebih dari satu lakaran. Jadi banyaklah lakaranlah awak kena lakukan. Itulah yang dimaksudkan dengan papan cerita. Jadi bila kita sebut tentang papan cerita, apa fungsi papan cerita? Fungsi papan cerita yang pertama, dia nak bagi gambaran visual kepada pengatur cara. Yang kedua, dapat menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara muka. Jadi, kedua-dua fungsi ini, dia memberikan visual awal kepada pengatur cara ataupun kepada kita yang ingin membina laman sesawang supaya kita faham bagaimana laman sesawang kita akan bina selepas proses papan cerita ini. Dan seterusnya, kita dapat papan cerita ini dapat menentukan aliran navigasi laman sesawang. Jadi kita boleh faham bagaimana laman sesawang itu dipautkan antara satu sama lain. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Kalau boleh faham, seterusnya kita akan lihat tentang langkah-langkah melakar papan cerita. Bagi langkah ini, awak tidak perlu hafal, awak hanya perlu faham. Okey, dan bila awak faham, awak boleh melaksanakan langkah ini dengan sebaiknya. Baiklah, langkah yang pertama iaitu kenal pasti kandungan laman sesawang yang awak ingin lakukan. Pertama, awak pilih topik. Okey, tidak kisah topik apa yang awak pilih, janji topik yang awak selesa, yang awak faham, yang awak mahir dan awak cari dan kumpul maklumat berkenaan topik tersebut. Tidak kisah dari maklumat dari segi video, image, teks ataupun apa-apa sahaja maklumat dan awak susun maklumat tersebut dari maklumat yang umum ke khusus. Contohnya, awak mahukan topik tentang alam sekitar. Jadi awak fokus kepada sekolah. Awak sentuh tentang peranan ibu bapa, peranan guru, awak sentuh tentang alternatif untuk menjaga alam sekitar di sekolah. Itu bagaimana awak susun dari umum ke khusus. Dan seterusnya, awak tentukanlah tajuk utama, tajuk kecil dan juga isi kandungan awak untuk laman sesawang tersebut. Okey, seterusnya, awak kena rancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Berdasarkan buku teks, kita ada 4 jenis. Yang pertama, kita ada linear. Linear ni senang je awak nak faham. Laman itu bergerak di hadapan dan ke belakang. Awak nak akses ke laman seterusnya, awak perlu bergerak di hadapan dan ke belakang sahaja. Untuk struktur cabang, awak boleh lihat berdasarkan gambar tersebut bagaimana laman utama dicabangkan kepada beberapa laman. Jadi laman yang dicabangkan itu perlulah melalui laman utama untuk mengakses ke laman yang seterusnya. Dan yang ketiga, kita ada struktur roda. Senang sahaja juga nak ingat, struktur roda ini dibentuk seperti roda basikal. Roda basikal ini
bagi saya lah struktur roda ini dia kurang baik kebaikannya di situ sebab setiap laman perlu melalui laman utama untuk mengakses ke laman yang lain. Dan seterusnya kita ada struktur hierarki. Konsep hierarki ini dia bergerak daripada ke atas ke bawah. Okey, awak boleh lihat dekat gambar itu bagaimana laman utama dia boleh bergerak ke laman yang A contoh dan laman A juga boleh bergerak ke laman B. Okey, dan juga seterusnya. Laman utama boleh bergerak ke laman B pun boleh bergerak ke laman A. Itu adalah konsep struktur hierarki. Okey. Yang ketiga, bila awak dah rancang tadi struktur, awak kena pasti bagaimana awak nak susun atur laman sesawang awak. Di sini saya ada sediakan beberapa contoh lah susun atur yang biasanya kita lihat di laman web. Jadi awak boleh tentukan awak nak susun bagaimana. Macam mana awak susun perabot di dalam bilik misalnya ataupun di dalam ruang tamu awak misalnya. Macam itulah awak susun atur laman sesawang awak. Okey, kat mana kandungan awak nak letak, dekat mana senarai topik yang awak nak letak, di mana tajuk utama yang mana awak nak letak. Okey, di sini adalah langkah yang awak perlu tentukan. Susun atur berkenaan dengan perkara tersebut. Boleh faham? Okey, bagus. Seterusnya langkah keempat kita ada skema warna. Awak perlu tentukan skema warna awak dalam langkah ini. Okay. Skema warna ini penting supaya pengguna laman web boleh mengakses laman awak dengan selesa. Okay. Dan dengan maksud saya warna itu berfungsi untuk mewujudkan suasana laman awak yang baik. Okay. Macam mana awak perlu tentukan warna yang konsisten bagi setiap laman sesawang awak. Dan perlu juga diberi perhatian kepada warna latar dan juga warna tulisan supaya pembaca boleh membeza dan boleh membaca apa isi kandungan awak cuba sampaikan. Okey, boleh faham? Dan langkah yang terakhir iaitu langkah yang kelima, inilah aliran pautan bagi kesemua laman. Awak perlu lakarkan. Tadi kita ada sentuh tentang fungsi bagaimana kita nak tahu aliran pautan, bagaimana papan cerita memberikan aliran pautan. Inilah langkah yang terakhir. Awak tunjukkan aliran pautan laman awak. Okey, contoh di bahagian kanan awak, bagaimana tajuk utama itu dipautkan dengan tajuk A dan juga tajuk B. Dan bagaimana tajuk A dan tajuk B dipautkan antara satu sama lain. Boleh ingat lagi apa struktur ini? Okey, ini adalah struktur hierarki. Okey, bagus. Jadi, kenapa kita perlu lakar papan cerita? Yang pertama, kita boleh tahu berapa laman sesawang yang kita perlukan. Kalau kita perlukan 4, baiklah 4 sahaja. Okey, kalau kita perlukan hanya 5 atau 6, okey, 6 sahaja. Kita dah ada mindset di situ untuk berapa sahaja yang kita perlukan. Dan yang kedua, kita nak tahu maklumat yang harus dimasukkan. Baik, di sini bila kita dah tentukan maklumat, jadi maklumat-maklumat yang kurang sesuai ataupun yang terpesong dengan topik kita dapat dielakkanlah daripada dimasukkan ke dalam laman web kita. Yang ketiga, kita tahu aliran antara laman sesawang. Dan yang keempat, dia dapat berikan penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Di sini kita boleh lihat bagaimana laman web kita, setiap laman web kita berpautkan antara satu sama lain. Bagaimana? Okey, di situlah melalui papan cerita. Okey, boleh faham? Okay. Kalau boleh faham, kita akan teruskan dengan aktiviti. Okey, aktiviti untuk video ini, awak perlu pilih satu topik. Bila awak dah pilih satu topik, contohlah alam sekitar, kesihatan ataupun profil diri. Okey, bila awak dah pilih satu topik itu, awak perlu lakarkan satu papan cerita yang lengkap mengenai topik tersebut. Macam mana awak nak bina laman sesawang berkenaan dengan topik tersebut. Okey. Okey. Jadi, kalau awak faham, itu sahaja untuk video kali ini. Kita bertemu di video seterusnya dalam topik kod arahan HTML. Bye-bye.